Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat menonton channel YouTube Cik Tam Oboy TV. Dan pada kali ini kita akan teruskan slot bicara kaunselor. Antara topik yang mungkin akan saya kongsikan dengan anda semua penonton-penonton setia Cik Tam Oboy TV. Bagi yang telah pun subscribe, diucapkan berbanyak terima kasih. Yang belum lagi subscribe, dapatlah kiranya subscribe channel ini. Moga-moga ianya dapat membantu channel ini untuk terus berkembang. Terima kasih ya diucapkan. Baiklah, pada kali ini saya ingin berkongsi dengan anda semua tentang beberapa isu yang sekarang ini memang kerap diperkatakan ataupun kerap dibincangkan di dalam webinar, dibincangkan juga pun di channel-channel YouTube yang lain tentang PDPR ya sekarang ini. Pelbagai pihak memberikan pandangan dan juga pendapat tentang PDPR ini. Ada yang mengatakan bahawa ianya sangat berkesan untuk murid-murid yang berada di sekolah menjalani pengajaran dan pembelajaran di rumah, khususnya pada waktu pandemik ini. Dan ada juga yang berpandangan bahawa ianya tidak begitu berkesan kerana banyak kekangan-kekangan yang terpaksa dihadapi oleh murid-murid, guru-guru. Baiklah, bila kita lihat kepada PDPR ini merupakan satu cara terbaik sebenarnya. Seperti mana yang kita faham bahawa dalam keadaan kita pandemik ini, kita tidak dapat mengadakan sesi pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka. Maka sudah tentulah PDPR ini merupakan satu cara yang terbaik untuk murid-murid dan juga guru-guru menjalankan proses PDP. Dan memang kita faham pun bahawa ini merupakan satu keperluan, ya? Bukan satu kehendak tetapi satu keperluan kepada kita semua. Bagi anak-anak kita yang berada di bangku sekolah mengikuti ya, proses pengajaran dan pembelajaran ini. Mahu tidak mahu kita terpaksa menggunakan cara ini bagi mengelak penyebaran wabak ini. Jadi para penonton sekalian, saya nak kaitkan macam inilah. Saya nak kaitkan dengan balik kepada basicnya yang saya namakan sebagai petua 5. Petua 5 ini adalah petua untuk sesuatu kejayaan dicipta yang sepatutnya diamalkan oleh setiap murid-murid, pelajar dan sesiapa saja yang ingin berjaya di dalam kehidupan mereka. Iaitu yang pertama sekali ialah berkawan dengan orang yang sama nak berjaya. Ya? Kalau kita nak berjaya, kita berkawan dengan orang yang tak nak berjaya, maka bagaimana ianya boleh tercapai? Sudah pasti ya, orang yang tak nak berjaya ni, matlamat dia, kehidupan dia lain, ya, bukan nak berjaya. Jadi kalau kita nak berjaya, berkawan dengan orang yang tak nak berjaya, maka ianya tak akan membantu kepada proses untuk kita mencari kejayaan tersebut. Yang kedua, ialah kita belajar daripada orang yang telah berjaya. Macam murid-murid sekarang ini, pada tahun ini 2021 ini, dia boleh belajar daripada orang yang telah berjaya. Contohnya pelajar-pelajar dalam tingkatan 5 pada tahun ini, dia boleh belajar daripada abang-abang dia yang telah pun berjaya pada tahun lepas. Walaupun mengalami suasana yang sama, tetapi mereka dapat membuktikan bahawa musibah ini bukan merupakan satu halangan kepada mereka untuk berjaya dengan cemerlang. Jadi kita belajar daripada orang yang telah berjaya. Yang ketiga ialah drive, iaitu semangat yang tinggi. Apa saja kejayaan yang hendak dicipta atau hendak diukirkan di dalam kehidupan kita, kita perlu ada semangat yang tinggi. Perlu ada drive yang kuat di dalam diri kita untuk kita melakukan gerakan atau untuk kita melakukan usaha-usaha ke arah kejayaan tersebut. Yang keempat ialah istiqamah, iaitu kita konsisten di dalam usaha kita untuk mencipta kejayaan. Orang yang istiqamah ini dan konsisten adalah orang yang tahu bahawa kejayaan tak akan boleh dicapai dengan semudah ABC. Terpaksa berusaha hari demi hari, bulan demi bulan, ya. Jadi kesabaran, kecekalan, kekuatan dalaman tu, motivasi, ya, motivasi dalaman dia sentiasa mendorong dia untuk
berusaha dan terus berusaha. Dan yang terakhirnya ialah petua 5 ini ialah berdikari. Sememangnya nak berjaya ini dia tidak ada jalan yang mudah. Jadi jalan yang perlu ditempuh adalah jalan yang mungkin berliku. Jalan yang perlu ditempuh adalah jalan yang mungkin banyak kesukaran, banyak dugaan yang terpaksa ditempuh. Contohnya pada waktu sekarang, ya, negara kita mengalami wabak seperti ini, musibah seperti ini, maka ini merupakan satu daripada dugaan kepada anda, khususnya calon-calon SPM pada tahun ini. Memang kita tahu, kita faham ada banyak permasalahan yang dihadapi oleh pihak guru, oleh pihak murid dan juga pihak ibu bapa. Jadi mau tidak mau kita perlu berdikari untuk memastikan bahawa kejayaan itu dapat kita capai. Jadi bila kita kaitkan dengan keadaan sekarang ini, sangat sedih kalau masih lagi ada pihak yang mempersoalkan tentang PDPR, keperluan ataupun keberkesanan PDPR, sedangkan ia merupakan satu cara yang terbaik untuk murid-murid di sekolah khususnya untuk dia mengikuti pengajaran dan pembelajaran yang tak dapat dilakukan secara bersemuka akibat daripada wabak yang melanda ini. Jadi pada saya, mari kita memberikan sokongan kepada anak-anak kita, ya. Kita memberikan sokongan kepada ahli keluarga kita untuk sama-sama menjadikan PDPR ini sebagai satu realiti, menjadikan PDPR ini sebagai suatu kekuatan yang ada untuk kita memberikan peluang kepada anak-anak kita belajar dengan sempurna. Sebenarnya nak berjaya ataupun gagal ini bergantung kepada diri kita sendiri. Yang pentingnya kita ada matlamat, ya, kita rajin dan kita ada pengurusan masa belajar yang baik. 3 tu adalah antara merupakan komponen pelengkap kepada petua 5 yang saya katakan tadi. Kena ingat bahawa daripada kajian 80% pelajar-pelajar kita tidak mempunyai matlamat. Jadi ibu bapa, guru-guru perlu menyedari bahawa matlamat inilah memberikan satu kekuatan kepada diri murid-murid untuk terus cekal di dalam mengemudikan kehidupan pada ketika ini, memberikan kekuatan kepada mereka untuk terus belajar walaupun dalam kekangan-kekangan dan juga cabaran yang dihadapi. Bila ada matlamat itu, imagination is power than knowledge. Yang keduanya, mengapa rajin itu penting, dan juga pengurusan masa belajar. Murid-murid kena lakukan sepenuh hati, jangan terpaksa. Dalam keadaan sekarang ini, kita kena lakukan dengan sepenuh hati. Jangan rasa terpaksa, jangan kita sia-siakan peluang yang telah pun diberikan oleh guru-guru yang juga bersusah payah sebenarnya menyediakan masa, menyediakan waktu PDPR untuk sama-sama murid-murid mengikutinya. Kena ingat, manusia yang berjaya ialah manusia yang sentiasa mencari peluang, sentiasa mencipta peluang. Tengok contohlah pencipta lampu Thomas Alva Edison yang telah membuat percubaan sebanyak 9,999 kali barulah hasilnya diperolehi. Saya ingin berkongsi dengan anda semua, ada 3 tindakan yang perlu dilakukan oleh kita semua, khususnya murid-murid yang berada di sekolah. Yang pertama ialah berazam untuk mencapai sesuatu kejayaan tanpa menoleh ke belakang dan tanpa memikirkan apakah masalah yang sedang kita hadapi. Keazaman ini sangat penting sebenarnya untuk memastikan bahawa tindakan kita ke arah kejayaan itu, keazaman ini adalah merupakan tindakan utama yang perlu kita lakukan. Yang keduanya ialah bijak memilih. Pada ketika ini, sekiranya kita tak dapat menjalani sesi bersemuka di sekolah, memang kita tak pergi ke sekolah. Jadi mengapa kita harus tunggu ataupun mengapa kita harus membiarkan diri kita tidak mengikuti apa alternatif yang telah pun disediakan oleh pihak sekolah ataupun alternatif yang ada untuk diri kita. Jadi ini merupakan tindakan kita yang kedua. Sekiranya tak ada A, kita ada B.
Sekiranya kita tidak ada pilihan ini, kita ada pilihan itu. Maka inilah yang perlu kita lakukan. Dan yang ketiga je, tindakan yang perlu kita lakukan ialah kita cabar pemikiran kita. Cabar pemikiran kita untuk kita berubah ke arah yang lebih baik. Jadi itulah dia antara perkongsian kita pada kali ini. Moga-moga ianya memberikan manfaat kepada kita semua. Kita jumpa di dalam slot bicara kaunselor yang lain. Sekian, jumpa dan jumpa lagi.